Siang tadi ada yang menyebarkan, ada video yang tersebar, perbuatan dikatakan 3 anak beranak sedang melakukan pertunjukan silat di perkarangan Masjid Nabi. Kemudian saya terbaca ada yang menyokong hal tersebut. Apabila perkara ini dibahaskan, ada yang memberi pandangan bahawa selain solat dan beretikaf, masjid sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam turut digunakan sebagai tempat untuk menjalankan pelbagai aktiviti. Ada yang menyokong hal tersebut dengan memberi alasan sedemikian, mengimbau keadaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu ditegaskan di sini, pada hari ini kita sedia maklum bahawa ada pihak berkuasa di sana dan segala urusan yang berkaitan dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam diuruskan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Justru kita kena ambil maklum tentang hal ini, dan sebarang aktiviti yang di luar daripada kebiasaan seperti mana acara yang dilakukan itu perlu kepada izin atau apa yang kita sebut permit. Kerana saya difahamkan sehingga kan kalau jemaah haji atau umrah mereka nak mengangkat spanduk-spanduk pun perkara itu dipandang berat oleh pihak berkuasa di sana, sehingga mereka tidak benarkan kerana mereka khawatirlah hal-hal seperti ini akan mengganggu ketenteraman dan pergerakan jemaah di sana. Justru saya kira bahawa jemaah tak kiralah dari mana, termasuklah dari negara kita, kalau nak ke sana mereka perlulah ikut peraturan di samping menjaga adab tata susila. Kerana kita kena ingat ini Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kehormatan dan ada pantang larang yang kita kena ambil maklum, yang mana tidak seperti di tempat-tempat lain, di mana antaranya saya boleh sebut di sini, sesiapa yang pergi ke Masjid Nabi dilarang daripada mengangkat suara, tidak boleh menimbulkan bising-bising, terutamanya kalau sudah masuk ke dalam masjid. Seperti mana yang kita lihat larangan yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian ulama mengatakan hal ini terpakai seperti mana semasa hidup dan juga selepas mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang daripada meninggikan suara sebagai menjaga adab di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang diberikan bahawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid turut digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lain, saya kira bahawa alasan ini sebenarnya tidak kenalah paling tidaknya. Kerana jika nak berhujah bahawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan aktiviti yang lain selain daripada solat, mengapa pertunjukan silat itu tidak dilakukan di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mereka melakukannya di perkarangan. Kalau nak berhujah dengan pada zaman Nabi boleh, kenapa tidak dilakukan di dalam Masjid Nabi itu sendiri? Saya kira bahawa mereka mengakui bahawa tidak sesuai untuk dilakukan hal-hal yang sedemikian, dan kita tegaskan bahawa ia memang tidak sesuai. Seperti mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat masuk ke dalam masjid dengan memakai alas kaki, kasut dan selipar. Apakah pada hari ini kita nak berhujah dengan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pakai kasut, maka kita pun pada hari ini masuk ke dalam masjid dan solat di atas kapet dengan memakai kasut dan selipar kita? Semua akan tegaskan bahawa benda tu tidak wajar kerana keadaannya berbeza. Tapi apa yang pastinya, kalau kita lihat di negara kita pun kalau nak diadakan kuliah di dalam masjid pun perlu ada permit, apa yang disebut sebagai tauliah. Ini kalau nak mengajar agama perlu ada tauliah, perlu ada permit. Maka bagaimana pula kalau untuk selain daripada mengajar, apatah lagi di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum bahawa memang benda tu perlu ada permit, perlu mendapat izin. Yang mana saya kira benda tu memang tidak akan dibenarkan pun. Kalau permohonan memang tak akan dibenarkan pun. Tidak lain dan tidak bukan kerana mereka nak menjaga ketenteraman dan keselamatan para jemaah di sana. Kita khawatir kalau pada hari ini jemaah dari Malaysia nak mengadakan pertunjukan silat, kan nanti ada jemaah yang lain pula nak buat pertunjukan seni bela mereka yang sendiri, dengan kungfunya, dengan taekwondonya, dengan karate. Bagaimana pula kalau jemaah daripada New Zealand dengan pertunjukan hakanya, tuan-tuan tahu haka tu kan, tarian perang ke apa ke? Kan ini akan menggemparkan jemaah kat sana, akan menimbulkan banyak persoalan dan sebagainya. Yang pastinya dia akan menimbulkan kekecohan yang tak semena-mena kita menjadi penyebabnya, kita menjadi pemulanya. Kan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi akhirnya saya kira bahawa benda ni kita kena ambil maklum dan jangan dirosakkan nama baik jemaah Malaysia itu. Kerana jemaah kita, jemaah Malaysia memang terkenal dengan disiplin tingginya, dengan adabnya yang baik. Jadi jangan dirosakkan imej tersebut dengan hal-hal yang seperti ini.